membuatkan amal-amal yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan tak penting dapat anak yang soleh tadi, kemudian dia itu pandai, bijak, tapi yang penting soleh dia. Kalau ada orang yang pandai jawatan tinggi, kita dapat cantik dan boleh baru kita nak tamatkan kita. Pada bukan 5 kita yang lalu, benda yang digegarkan kita, budak yang dapat standard darjat genius, dan hari-hari sahabat keluar. Cuma satu je kurang, iman dan takwa. Itulah menyebabkan dia terjerumus dalam perkara tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memperkenankan doa kita. Kalau orang yang macam itulah, dunia orang suka, akhirat insya-Allah surga. Baik, kita pergi kepada bab yang kita akan pelajari pada petang ini, Al-Muraqabah. Anda lihat, bagi yang ada buku penterjemah, ni buku ni yang terjemahnya orang Indonesia. Jadi mirip ataupun lebih kepada bahasa Indonesia, terjemahan daripada Al-Muraqabah tu, pengintaian. Kita susah nak faham. Biasa orang lain kalau mengintai dia sama mengendah. Faham ke anda? Takkan nak belajar bab mengendah? Bahasa buku ni kita kena tahu lah. Dia digunakan bahasa yang halus. Nak mati di ujung buku, nak berkubur di tapak tangan. Dia pun tahu. Saya pun tak tahu ni. So bahasa susah kita nak faham. Tentu bahasa buku lah orang cakap senang cerita. Sebab itu sekali lagi saya minta maaf kepada ibu-ibu yang mungkin baru ikut pengajian saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukanlah kata orang muda, tapi bahasa saya ni bahasa lanjut. Kadang-kadang dia kasar sangat, bukan kasar sikit, kasar sangat. Yang penting saya kemarin sebut, kita duduk, kita faham. Tak guna saya nak bermadah, kalau kita nak bermadah boleh tak dulu jauh di sana. Terbentang luas, indah. Burung-burung berkicauan. Bidadari mana? Apa cerita ni? Orang dengar pun apa? Ustaz yang muda-muda ni kan, Ustaz buat hack pakai ubah. Kita dengar pun takut. Jadi kita bukan tak nak bermadah, tapi takut kita lah. Yang penting mudah-mudahan ibu-ibu faham yang duduk kuliah ini, bahasa saya yang kasar. Yang penting kita faham. Muraqabah rubut daripada raqabah. Raqabah yang dimasukkan di sini pengawasan. Itu bahasa Melayu yang mudah kita memahaminya. Kalau anda rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-52, anda akan nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala pada segala setiap sesuatu tadi sungguh mengawasi. Raqibah ini sangat mengawasi. Jadi itu dari lugahnya, penguasaan ataupun mengawasi yang kita belajar daripada surah bab pelajaran ini dalam maksud. Dua benda kita nak pelajari. Yang pertama disuruh kita nanti, mudah-mudahan apabila mempelajari bab ini terasa takut bahawa di mana pun kita pergi, dalam apapun keadaan, apa yang kita bikin, ada yang mengawasi kita. Kita tidak bersendirian dan ada orang yang memperhatikan. Dalam bilik ke, waktu gelap ke, satu negara yang tak ada orang ke, Allah raqibun. Allah itu maha menguasai. Bukan mengendak, Allah tak pendak. Tapi Allah mengawasi kita. Ni pasrah ni kita pelajari lah. Dia nak mendidik kita dua hal. Yang pertama supaya kita terasa takut bahawa di waktu apa pun, di mana pun, Allah SWT mengetahui apa yang kita fikir, hatta tergeraknya hati kita. Sama ada kita nak berbuat sesuatu ataupun tidak pun, Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Mana dulu ibu-ibu? Contoh dia dulu, contoh. Orang perempuan ni kadang-kadang sembahyang bagus Allah. Dia kalau tak pakai telekung yang panjang tu, dia tak cukup syarat. Kain tu melilit tu macam gaun pengantin. Pasal tak nampak kaki kan, nanti tak sah. Bagus kan? Tapi lepas beri salam, nampak. Dia jurung sampai hilang, baju kupu-kupu dia respon. Dalam sembahyang ni Tuhan ada ke? Lepas sembahyang Tuhan tak ada ke? Tuhan tak nampak ke? Kalau yang umur 60, 70, dalam kitab pun ulama-ulama fiqh sebut adanya perkataan adul
wanita yang sudah tua, yang mereka anggap sebagai handicap. Memang itu tidak dituntut sangat, tidak diberatkan sangat. Okeylah, baju opa pergi kedai dengan sepuluh pun okey, 30 tahun betul ya. 40 tahun, 35 tahun dia lah. Kita cakap tak boleh. Apatah lagi anak-anak dara yang kadang-kadang pakai baju apa-apa. Di Singapura ni sekarang banyak orang bangga India duduk kat tepi jalan. Tengok anak dara kita pakai macam gitu ya tak. Yang umur 35 bebek. Buka belakang dia. Dia tengok bukan apa, dia teringat bini dia. Dia teringat kat India tu bini dia. Sama orang India ni kan pakai sari nampak perut. Sama budak-budak sekarang nak dara pun nampak perut, dia pun tengok macam sama. Kita nak kena sebut benda-benda ni. Sebab itu bukanlah kita minta, tapi mudah-mudahan dijauhkan hari ini punca maksiat yang menyebabkan hari ini kita dengar Singapura moles orang ni ada benda yang biasa. So kita kena jaga. Contoh yang saya berikan tadi, orang perempuan bagus dalam sembahyang dijaga pasal Tuhan tengok dia tahu. Dijaga aurat dia sampai kaki pun tak boleh nampak, lama kan dia pakai itu. Akhir lepas salam dia habis tu. Tuhan dah tak nampak lagi akhir. Tapi bukan perempuan ini. Itu pulau Antabarangka. Ang sili semua bagus, aurat tu alhamdulillah. Daripada yang kecil dia sampai kepada yang sudah kita panggillah warga mak ya. Masih lagi aurat yang bagus, mudah-mudahan seterusnya insya-Allah. Jadi itu pertama nak menunjukkan kepada kita nanti timbul rasa takut supaya kita ni sebenarnya diawasi. Pengarang kitab Imam Nawawi, satu ulama yang alim, dia letakkan 5 ayat kali ini 9 hadis. Kalau bab sebelumnya 3 ayat 6 hadis. Yang ini lebih panjang sedikit, 5 ayat sebagai muqaddimah. Yang saya masukkan 5 ayat Quran. Muqaddimah setiap bab pengarang meletakkan ayat Quran sebagai ini muqaddimah. Kemudian disusul dengan hadis-hadis Nabi cantik dan mulia. Kita tengok orang salam. Orang-orang yang terdahulu daripada kita, khususnya para ulama. Bila mereka nak bercerita masalah agama, mereka cakap fakta. Mereka cakap masalah dalil. Mereka cakap masalah nas. Dan di antara fakta yang paling utama, mereka ingat pesan Nabi tadi mukadimah saya sebut, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Al-Quran dan sunnah. Ini yang banyak kali kalau anda lihat hadis-hadis Nabi apabila Nabi berkhutbah, khutbah Jumaat ke, Aidul Fitri ke, Aidul Adha ke, atau istisqa, minta hujan, atau berkusur dan kusur, biasanya khutbah Nabi. Termasuk juga lah khutbah-khutbah yang lain, Nabi akan lepas tamik, Nabi akan sebut fa'innal asdaqal hadis kitab Allah azza wa jalla. So utama bicara, apa pun anda nak cakap je lah, kena sebut Al-Quran. Kalau cerita dunia pun ada dalam Quran, sebut je lah. Apa pun nak cakap Quran dahulu. Yang kedua kata Nabi dalam wa khadal ad, sebaik-baik pimpinan, tunjuk ajar, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua benda yang tadi saya sebut pada mukadimah. Penting benda ni yang saya nak jelaskan kepada para pendengar. Anda lihat inilah orang-orang salaf, orang-orang terdahulu daripada kita, mereka amalkan benda. Sedangkan hari ini kita hidup pada zaman di mana di Singapura ibu-ibu orang dah bijak. Dia kalau nak jumpa, nak bikin benda apa pun, dia cari fakta. Dia akan jumpa pakar, dia pakai dalil. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak mengetahui. Hari ini kita hidup di Singapura dan lihat semua manusia, kalau dia nak bertanya, dia akan cari yang pakar. Umpama keretanya rosak, apa-apa. Kereta rosak, dia akan cari mekanik. Itu pakar, dia tak cari ustaz. Dia tahu ustaz, dia kereta pun tak bisa. Apa yang ustaz tahu? Dia cari pakar. Urusan dunia, dia kadang-kadang demam, tak sedap badan. Cepat-cepat dia cari doktor, pergi poliklinik. Pasal apa? Buat MC.